'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang ke-6 daripada ayat ke-19 hingga ayat ke-29 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Akibatnya, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya. Tetapi hasratnya terhalang kerana Herodes takut akan Yohanes. Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci, oleh itu dia melindungi Yohanes. Herodes juga suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya, Herodias mendapat peluang apabila Raja Herodes mengadakan jamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, panglima dan tokoh masyarakat Galilea. Anak gadis Herodias menari dan menghiburkan Herodes serta tetamunya. Oleh itu, Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa sahaja yang kamu ingini, dan aku akan berikan kepadamu." Dia menyambung dengan sumpah, "Apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun." Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya, "Apakah yang patut ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera kembali kepada raja dan berkata, Aku mahu kamu berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga." Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu, dia tidak mahu menolak permintaannya. Dia pun memberi perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara, lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu ke atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes lalu mengebumikannya di dalam kubur. Petikan ini agak sedih kerana ini menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis mati. Dan apabila saya melihat petikan ini, saya melihat ada 5 karakter ataupun 5 jenis orang yang boleh dipakai oleh iblis. Dan apabila saya katakan dipakai, saya tidak bermaksud iblis ada authority terhadap manusia. Ultimately, it is God yang ada authority terhadap manusia. Dan apabila saya menggunakan ayat dipakai ini, maksud saya ialah yang orang yang boleh dipengaruhi ataupun orang yang boleh diambil kesempatan oleh iblis untuk melakukan dosa dan juga melakukan pekerjaannya, iaitu supaya orang melanggar firman Tuhan dan juga berdosa di hadapan Tuhan. Jadi iblis boleh gunakan 5 jenis orang ini dan dia boleh mengambil kesempatan supaya kita jatuh, supaya kita melakukan pekerjaannya dan supaya kita melakukan kejahatan kepada orang lain dan melanggar hukum Tuhan. Dan berhati-hati dengan 5 jenis ini. Saya kongsikan berdasarkan petikan ini. Yang pertama ialah orang yang dikawal oleh dendam. Ini kita boleh lihat di dalam karakter Herodias, dan sebab kenapa Herodias ingin membunuh Yohanes Pembaptis ialah kerana Yohanes menegur perbuatan jahat yang dilakukan oleh Herodias dan juga Raja Herodes. Yohanes berkata dalam ayat yang ke-18, "Mengambil isteri saudaramu sebagai istrimu adalah haram." Dan ayat ke-19 dikatakan, akibatnya Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya, tetapi hasratnya terhalang. Dan ini kita lihat dia menunggu peluang untuk melakukan hal ini. Dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Dan peringkat-peringkat orang yang ingin yang dikawal oleh dendam, dan yang pertama ialah dosa mereka didedahkan.
dosa Herodias didedahkan. Yang kedua, kemudian dia menaruh dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Dalam bahasa Inggeris, held a grudge, iaitu bukan sekali tetapi berkali-kali, dan dia memegang dan juga menaruh dendam itu agak lama dan ianya membara, sehingga kan dia mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan oleh itu, disebabkan dia menaruh dendam, dia hendak membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ini yang dendam lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kamu ada dendam terhadap seseorang. Mungkin kamu berasa yang mungkin membunuh orang itu ialah bukan cara yang sesuai bagi kamu. Tetapi kamu ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang jahat ke atas orang itu. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kamu menaruh dendam terhadap orang, kamu kena ingat, dendam itu akan consume your life. Ianya akan memakan diri kamu sendiri, dan kehidupan kamu akan menjadi kebahagiaan tidak ada lagi, dan kamu akan dipengaruhi oleh dendam, dan kamu ingin mencederakan seseorang, ataupun kamu akan bersukacita atas kejatuhan orang lain. Jangan biarkan dendam itu mengawal kamu. Di dalam Efesus bab yang keempat ayat ke-26 hingga ayat ke-27, Paulus berkata begini, apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam, dan jangan beri tempat kepada iblis. Dikatakan di sini, marah boleh, tidak berdosa, cuma jangan biarkan marah itu meluap-luap dan juga berpanjangan. Nanti dikatakan, jangan beri tempat kepada iblis. Do not give the devil an opportunity, dikatakan dekat sana. Dan jangan biarkan dendam itu dikawal dan digunakan, diambil kesempatan oleh iblis untuk kamu jatuh, untuk kamu berdosa, dan juga untuk kamu melakukan kejahatan terhadap orang lain. Bagaimana? Apa yang kita boleh lakukan? Kita lihat dalam Roma bab yang ke-12 ayat ke-19, Paulus sekali lagi menasihati melalui inspirasi Roh Kudus, berkata begini, pembalasan adalah hak Tuhan. Apabila kita disakiti, ya kita disakiti, dan that is real. Tetapi jangan biarkan kita dikawal oleh dendam, sebagaimana Herodias ini ingin mencederakan orang lain. Ingat, dendam itu ataupun pembalasan adalah milik Tuhan sahaja. Kita tidak ada hak ke atas orang lain, dan melakukan dosa dengan mencederakan orang lain ataupun membunuh orang lain tidak akan menyelesaikan masalah, malah ianya akan menjadikan masalah itu berpanjangan dan menjadikannya ia lebih besar. Kalau kamu dikawal oleh dendam pada masa sekarang, jangan biarkannya mengawal kamu. Ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Ciri yang kedua ialah orang yang dipengaruhi oleh nafsu. Dan ini saya lihat di dalam Raja Herodes. Dan begini, apabila Herodias melihat peluang semasa Raja Herodes ingin menyambut jamuan, mengadakan suatu jamuan, dia melihat satu kelemahan, yaitu daripada Raja Herodes. Herodias tahu kelemahan dia ialah apa. Kamu tahu apa kelemahan dia? Kelemahan dia ialah nafsu seks. Dan ini kita lihat, sebab itu Herodias mengutus anak perempuannya, yaitu anak perempuannya melalui Filipus, yaitu saudara Raja Herodes itu sendiri, untuk menari dan menghiburkan Raja Herodes dan juga orang di majelis itu. Dalam ayat yang ke-22, menari dan menghiburkan. Dan itu ialah tarian ataupun hiburan yang sensual, yang seduction, ada appeal to sex. Dan apabila Raja Herodes, mungkin dia juga mabuk pada masa itu, dan dia melihat tarian ini ada sexual appeal, fikiran dia mulai melayang. Kenapa? Kerana dia dipengaruhi oleh nafsu. Herodias tahu kelemahan Raja Herodes, dan Herodes ni agak jijik ya, sebab ini ialah anak angkat dia sendiri dan anak saudara dia sendiri. Dan begitulah orang hidup yang dikawal oleh nafsu. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius bab yang kedua ayat ke-22, dikatakan di sini, singkirkan hawa nafsu muda, berusaha mengamalkan kebenaran, iman, kasih dan kesejahteraan bersama mereka yang menyeru Tuhan dengan hati yang suci. Singkirkan hawa nafsu muda.
seks is good, tetapi nafsu yang berlebih-lebihan ini kamu harus singkirkan. Dan setengah terjemahan berkata begini, you need to dikatakan flee away ataupun keep away. Dan salah satu contoh yang kita boleh lihat di dalam Alkitab ialah bagaimana Yusuf dalam Kejadian bab yang ke-39. Saya galakkan kamu baca Kejadian bab yang ke-39. Yusuf apabila dia dicubai dan untuk melakukan seks dengan isteri Potifar, apa yang dia lakukan? Yusuf lari daripada tempat kejadian. Flee, melarikan diri daripada tempat kejadian. Melarikan diri ialah bukan sesuatu hal yang not manly. It is a manly thing. A man of God harus melarikan diri daripada hawa nafsu muda dan juga daripada sexual temptation. Jadi yang kedua ialah orang yang dipengaruhi oleh nafsu. Yang ketiga ialah orang yang tidak menjaga mulut ataupun tidak menjaga lidah mereka. Raja Herodes berkata-kata, dan sebabkan kata-kata dia tidak cukup, dia bersumpah. Kalau kita lihat dalam ayat ke-23, dan bukan hanya bersumpah, dia bersumpah di hadapan semua tetamunya dalam ayat yang ke-26. Oleh kerana kata-kata Raja Herodes itu tidak cukup, dia menambahkannya dengan bersumpah. Dan sini kita boleh melihat karakter Raja Herodes. Dan kita harus tahu yang dia tidak ada kerajaan dia sendiri. Seperti saya katakan dalam video yang lepas, dia sebenarnya memerintah di bawah Roma ataupun menjadi wakil bagi Roma untuk memerintah di tempat itu. Jadi dia sebenarnya tidak ada kerajaan untuk diberi. Begitu juga dia tidak perlu bersumpah. Dia hanya berkata begini, begitu, tak perlu bersumpah. Tetapi dia bersumpah juga. Dan ini menunjukkan kepada kita, dia tidak boleh menjaga mulut dia. Dia tidak boleh menjaga lidahnya. Ini sesuatu yang Yakobus sudah katakan dalam bab yang ketiga, ayat 1 hingga ayat ke-12. Saya galakkan kamu baca juga untuk mengawal lidah kita. Banyak perkara kita mengucap syukur dengan lidah kita. Kita juga menghujat Allah dengan lidah kita. Kamu harus jaga lidah kita. Ianya seperti gate ataupun pintu gerbang. Jaga pintu gerbang untuk menjaga lidah ataupun mulut-mulut kamu. Jangan berkata-kata sembarangan. Baca juga dalam buku Amsal, Pengkhotbah, baca firman Tuhan dan kawal diri kamu dan berfikir sebelum berkata-kata ataupun berfikir sebelum berjanji-janji. Yang keempat ialah orang yang takut akan manusia. Saya lihat Raja Herodes ini takut kepada orang, takut kepada isteri dia, takut kepada pegawai majlis dia kerana dia menjaga air muka dia, dan oleh itu dia jatuh di dalam dosa yang juga melibatkan diri dia dalam pembunuhan Yohanes Pembaptis. Apabila kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan takut kepada manusia. Apabila kita tidak takut kepada Tuhan, kita akan takut kepada manusia. Dan takut akan Tuhan ini tidak bermaksud is the fear of the Lord. Takut akan Tuhan tidak menghindari kamu kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan akan draw you near to God, akan membawa kamu lagi ke hadapan Tuhan. Dan takut inilah takut yang hormat, the fear or the respect for God. Dan apabila kamu ada takut akan Tuhan, kamu akan melihat manusia dengan perspektif yang berbeza. Kamu tidak akan membiarkan manusia memanipulasikan kamu. Kamu tidak akan menjadikan opinion mereka, pendapat mereka dan sebagainya untuk memanipulasikan kamu. Begitu juga apabila kamu takut akan Tuhan, kamu akan menghormati manusia, tetapi kamu tidak akan membiarkan mereka lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Orang yang akan digunakan oleh iblis, dipakai oleh iblis adalah orang yang takut akan manusia. Oleh itu, kamu harus ada the fear of the Lord. Ask from Him. Pray. Look at the word of God. Biarlah kamu terus berfikir bahawa God is above all things. Kalau kamu ada the fear of the Lord, you will not fear man. Dan yang kelima ialah orang yang tiada pendirian hidup. Orang yang tiada pendirian hidup mudah dipengaruhi dan sebagainya. Dan kalau saya lihat dalam ayat ke-22, anak gadis Herodias ini digunakan oleh Herodias untuk menguji ataupun memanipulasi Raja Herodes. Dan ayat Greek yang digunakan di sana ialah korasion.
procreation, iaitu umur dia ialah marriageable age, umur yang boleh berkahwin sudah, agak dewasa. Tetapi mungkin anak gadis Herodias ini mungkin dia tidak ada pilihan. Tetapi kita boleh menggunakan example ataupun contoh ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa orang yang tidak ada pendirian dalam hidup akan mudah digunakan oleh orang dan dimanipulasi oleh orang untuk mereka mendapat apa yang mereka mahu dan menggunakan kamu. Dan kalau kamu tidak ada pendirian, kamu akan seringkali digunakan oleh orang untuk melakukan kejahatan bagi pihak mereka. Dan jangan kita seperti lalang, ditiup ke sana, ditiup ke sini. Harus ada pendirian dalam kehidupan kita. Harus ada iman yang teguh. Harus tahu yang ini benar, itu salah, ini berdosa, ini yang boleh membawakan the joy of the Lord dan sebagainya. Harus ada pendirian. Jangan biarkan orang, jangan kamu berkata, oh saya melakukan ini disebabkan ibu saya, disebabkan bapa saya, disebabkan kawan saya, sebab itu saya melakukan hal ini. Jangan. Kamu harus ada seorang yang ada pendirian dalam hidup kamu. Ini saya boleh baca dalam 2 Petrus bab yang ketiga ayat ke-17 hingga ayat ke-18. Petrus menutup dalam 2 Petrus. Saudara-saudara yang kukasihi, oleh sebab kamu telah mengetahui hal ini, inilah hal yang ditulis oleh Petrus tentang nabi-nabi palsu, tentang firman Tuhan, tentang hari Tuhan dan sebagainya. Dia berkata, berjaga-jagalah, jangan tergelincir daripada pendirianmu yang teguh akibat disesatkan oleh kesilapan orang durjana. Hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus dan semakin mengenalnya. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Jangan tergelincir daripada pendirianmu yang teguh. Hendaklah kamu terus semakin kukuh dalam kasih kurnia-Nya dan juga kamu semakin mengenalnya. Do these two things. Minta kasih kurnia Tuhan untuk melakukan hal ini. Maka kamu akan ada pendirian yang teguh dan iblis tidak boleh menggunakan ini untuk kamu jatuh. Jadi 5 hal ini. Orang yang dikawal oleh dendam, yang kedua orang yang dipengaruhi oleh nafsu, yang ketiga orang yang tidak menjaga lidah, yang keempat orang yang takut akan manusia, yang kelima ialah orang yang tiada pendirian hidup. Dan Yohanes mati di tangan orang-orang yang jahat ini. Dan adakah kejahatan itu menang? Dan untuk itu kita akan lihat di dalam video yang akan datang. This is my legacy.